Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan seorang tokoh yang dikenali pada zaman dahulu, iaitu Khalifah Harun Ar-Rashid. Dan saya pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu saya diberi nama Muhammad Fazrin bin Osman, memegang kad matrik 19 BE0267. Hari ini saya akan menjelaskan pendahuluan, iaitu berkenaan ringkasan pemerintahan beliau pada ketika itu. Next, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, umat Islam telah membuat jalan baru bagi kehidupan akal dan perkembangan ilmu. Hal ini beliau sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta ilmu peradaban Islam pada ketika itu. Seterusnya, bahkan rakyatnya pun sangat berminat terhadap kemampuan beliau. Justru itu menunjukkan bahawa dinasti Abbasiyah sangat menekankan pembinaan dan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemasyhuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid dan puteranya Al-Ma'mun. Hal ini juga menjelaskan kemajuan yang dicapai oleh beliau merupakan satu contoh dan tauladan yang mampu mendirikan sebuah kerajaan yang terbaik kerana kebersihan pentadbirannya. Kita teruskan pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Sayyidi, memegang nombor matrik 19 BE02055. Baik, nama penuh Harun Ar-Rashid ialah Harun Ibnu Muhammad Ibnu Abi Ja'far Al-Mansur, dan beliau lahir pada tahun 766 Masihi dan wafat pada tahun 809 Masihi. Dan ibu Harun Ar-Rashid adalah seorang yang berdarah Iran, dan dengan demikian mengalirnya darah Arab dan darah Iran dalam diri Harun Ar-Rashid. Dan beliau menduduki kerusi khalifah pada tahun 170 Hijrah, iaitu 786 Masihi, dan ketika itu beliau adalah khalifah yang paling termuda dalam dinasti Abbasiyah. Dan apa yang menariknya, beliau berjaya membawa dinasti Abbasiyah mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan beliau, yang mana beliau telah mencipta ataupun membangunkan banyak bangunan seperti hospital, sekolah, farmasi dan sebagainya. Dan seterusnya, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, yang mana beliau sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, Harun Ar-Rashid adalah seorang pemimpin yang adil dan prihatin terhadap rakyatnya. Ini dapat saya bagi contoh seperti agung kita, iaitu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang mana beliau telah turun padang, iaitu melawat rakyatnya ataupun penduduk kampung ketika negeri Pahang dilanda banjir. Jadi saya rasa ini sangatlah bersesuaian dengan sikap Harun Ar-Rashid, yang mana prihatin terhadap rakyatnya. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Kai atas pengenalan biografi itu. Okey, baiklah, saya akan pergi kepada perlantikan Khalifah Harun Ar-Rashid. Sebelum menjadi khalifah, sebelum itu saya terlupa, maafkan saya. Nama saya Muhammad Saifullah bin Zakaria, memegang kad matrik 19B02092. Okeylah. Baik, kita pergi kepada perlantikan. Sebelum menjadi khalifah, ia pernah memegang jabatan gubernur selama 2 kali. Yang pertama di As-Saifah pada tahun 163 Hijrah bersamaan dengan 779 Masihi, dan di Maghribi pada tahun 780 Masihi. Seterusnya, setelah sempat 2 kali menjadi gubernur pada tahun 166 Hijrah bersama dengan 780 Masihi, 82 Masihi, Khalifah Al-Mahdi iaitu bapanya mengukuhkannya sebagai menjadi putera mahkota untuk menjadikannya khalifah sesudah saudaranya Al-Hadi iaitu abangnya. Seterusnya, setelah menduduki tahta kekhalifan apabila saudaranya wafat, ia pun mengangkat Yahya bin Khalid sebagai wazir iaitu Perdana Menteri untuk menjalankan roda pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ia berkata kepada Yahya, "Sesungguhnya aku serahkan kepadamu urusan rakyat. Tetapkanlah segala sesuatu menurut pendapatmu. Pecat orang yang patut dipecat. Pekerjakanlah orang yang patut pekerjakanlah orang yang pantas menurut kamu dan jalankan segala urusan menurut pendapatmu." Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Zakwan bin Muhammad Azali, nombor matrik 19BE02057. Baik, sekarang
kita akan membentangkan tentang sumbangan Khalifah Harun al-Rashid pada zaman kekhalifahannya. Baik, yang pertama, pada bidang ekonomi. Pada zaman pemerintahan beliau, banyak kemajuan yang telah dicapai, antaranya termasuklah kemajuan dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pertanian. Kemajuan dari sektor tersebut telah menjadikan kota Baghdad sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia. Apabila bergelar sebagai pusat perdagangan terbesar, pastinya rempah ratus serta sumber daripada seluruh dunia dapat diperoleh dan hasilnya aliran ekonomi kota Baghdad menjadi sangat-sangat baik. Baik, seterusnya, sektor ilmu pengetahuan. Sektor ilmu pengetahuan pada zaman Khalifah Harun al-Rashid diperluaskan dengan memperbesarkan bahagian pengajian ilmiah dan penafsiran kepunyaan datuknya. Serta Khalifah Harun al-Rashid mendirikan Baitul Hikmah yang merupakan institusi kebudayaan dan pemikiran yang cemerlang pada waktu itu. Tambahan pula, sebuah karya yang bertajuk 1001 Malam menjadi karya yang terbaik dan menjadi simbol kemajuan dalam kesusasteraan. Ini menjadikan bidang kesusasteraan pada zaman Khalifah Harun al-Rashid mendapat tempat yang tinggi dalam bidang kesusasteraan dunia. Baik, hal ini kita dapat lihat pada zaman kini pendidikan sangat penting. Mengapa Khalifah Harun al-Rashid ini mementingkan ilmu? Kerana dengan adanya ilmu akan dapat melahirkan individu yang berkualiti, cendekiawan dan orang-orang yang bijak dan pandai dapat membangunkan negara dan memajukan segala sektor yang berada di dalamnya. Oleh itu, cendekiawan dan orang-orang yang bijak dan pandai dapat bantu membangunkan negara Malaysia agar jadi lebih berdaya saing dan dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Terima kasih. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zul'anid bin Huzaizi, bernombor metrik 19BE 02066, dan saya akan membentangkan sumbangan Harun al-Rashid daripada segi hubungan diplomatik. Harun al-Rashid iaitu khalifah yang berjaya menjalankan beberapa hubungan diplomatik dengan negara di sebelah timur dan juga barat. Hal ini menjadikan beliau khalifah yang pertama menerima duta-duta asing dari negaranya. Okey, kita bergerak kepada bidang perubatan, iaitu bidang yang sangat diperlukan sepanjang zaman, iaitu bidang yang boleh mengikhtiarkan menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah SWT, apa yang kita tahu kan. Okey, bidang perubatan mendirikan Harun al-Rashid ini mendirikan banyak hospital dan farmasi. Jadi dengan mendirikan banyak hospital dan farmasi, Harun al-Rashid juga menubuhkan lembaga pendidikan kedoktoran yang melahirkan lebih 800 lebih doktor ataupun jururawat pada masa itu. Pada masa pemerintahan beliau di Daulah Abbasiyah. Begitu hebat Harun al-Rashid ini, dan boleh dijadikan role model kepada pemimpin-pemimpin pada zaman kini. InsyaAllah kita akan beralih kepada slide yang seterusnya dan juga pembentang yang seterusnya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Hakimi bin Abdul Aziz, pemegang Kemetrik 19BE 02064. Pada slide kali ini saya akan menerangkan tentang kemunduran dan kehancuran pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, yang mana ia berlaku pada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal, yang ini faktor dalaman, yang mana berlakunya penurunan takhta kepada dua anaknya itu, iaitu Al-Amin dan juga Al-Ma'mun. Al-Amin adalah anak pada isteri pertamanya, iaitu Zubaidah, dan Al-Ma'mun pada isteri keduanya, iaitu Marojil. Hal ini telah menurunkan kepada anaknya yang Al-Amin, dan patutnya diberikan kepada Al-Ma'mun, kerana Al-Ma'mun adalah gubernur Khurasan dan orang yang berhak menjawab jawatan khalifah setelah pemerintahan Harun al-Rashid ini. Tapi takhta tersebut diturunkan kepada Al-Amin, dan ini akan mengorbankan beribu-ribu jiwa kaum muslim termasuk Al-Amin sendiri.
Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, faktor luaran, yang mana ia pengangkatan Ibrahim bin Akhlab sebagai gubernur temurun-temurun yang kemudian menjadi dinasti Akhlabiyah di Afrika Utara. Ini telah berlakunya satu orang besar ataupun orang kuat di kota Baghdad, namun dia diturunkan di dinasti Akhlabiyah di Afrika Utara. Dan yang kedua adalah pemberontakan Rafiul Al-Laish yang baru dapat dipadamkan pada masa Al-Ma'mun. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, saya ingin kenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Sofi bin Juma'i yang memegang kad matrik 19 BE 020072. Sebagai penutup bagi pembentangan untuk Khalifah Harun Ar-Rashid, kita telah mengetahui biografi beliau, iaitu latar belakang beliau, cara pelantikan beliau, bagaimana beliau mentadbir kerajaan Bani Abbasiyah pada ketika itu, dan sumbangan beliau kepada Bani Abbasiyah kita telah tahu, dan cara bagaimana kemunduran beliau sebagai khalifah pada ketika itu di Bani Abbasiyah. Harun Ar-Rashid telah mengangkat martabat Bani Abbasiyah bahkan juga dunia Islam untuk mencapai puncaknya melalui peningkatan kesejahteraan hidup rakyat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kesusastraan serta hubungan diplomatik dengan negara luar. Adapun sebab kemunduran khalifah ini dapat kita lihat dari dua sudut, iaitu sudut yang pertama adalah sudut internal seperti kejayaan pengangkatan putera mahkota, dan faktor yang kedua ataupun sumber kedua adalah daripada faktor eksternal, iaitu yakni di beberapa daerah menjadi pemberontakan serta berdirinya beberapa dinasti baru yang sebelumnya merupakan daerah yang masuk dalam wilayah pemerintahan Harun Ar-Rashid. Oleh itu, kita boleh mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau sebagai Khalifah Harun Ar-Rashid. Sekian. Terima kasih.